fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahkanlah olehmu akan bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa takutnya kita kepada Allah dan menambahkan lagi kepada kita kekuatan dan semangat dengan hadirnya kita ke majalisil ilim, majlis-majlis ilmu, akan terus memperkuatkan kita untuk berusaha menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut oleh Allah. Di antaranya Allah menyebut dalam surah Taha pada ayat ke-82, Allah mengatakan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku ini begitu mengampunkan, laghaffar, amat mengampunkan ataupun maha pengampun kepada sesiapa pun yang bertaubat kepada Allah, kembali semula ke pangkal jalan, menyesali atas segala dosa dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tidak cukup dengan itu, wa amana, dan dia beriman dengan apa pun perintah-perintah yang telah pun diperintahkan oleh Allah, dan tidak cukup juga dengan dia beriman, ditambah lagi wa amila salihan, dia melakukan amal-amal yang salih, summa ihtada, kemudian sesudah itu Allah memberikan hidayah dan juga panduan dalam kehidupannya untuk sentiasa berada di landasan yang sentiasa diminta dalam kehidupan orang-orang yang beriman, akan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami akan jalan yang lurus. Jalan inilah yang akan dilalui oleh mereka yang bertaubat, lantas mereka kembali beriman pada Allah serta melakukan amal-amal yang soleh. Dan mudah-mudahan tiga kategori ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Taha pada ayat ke-82 itu akan memberikan kepada kita peringatan dan menambahkan kepada kita usaha dan kekuatan untuk berusaha melaksanakan amal-amal yang salih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita masih lagi berbicara berkaitan dengan bab taubah, bab yang berkaitan dengan taubat. Kalau dalam catatan ini kita berhenti pada ayat 10, pada muka surat 108. Muka surat 108 di atas sekali perenggan yang pertama itu. Khalid ibn Ma'dan berkata, siapa Khalid ibn Ma'dan? Khalid ibn Ma'dan seperti mana catatan daripada Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, beliau adalah merupakan Syaihu Akhli Syam. Dia adalah merupakan ketua ulama, syekh di kalangan penduduk yang berada di bumi Syam. Beliau tinggal di Hims, di Syam. Hims ni adalah sebuah tempat, saya terlupa kalau dalam bahasa sekarang ni disebut apa, tapi dahulu disebut dengan nama Hims. Itu adalah merupakan tempat tinggal beliau, dan beliau adalah merupakan di kalangan ulama at-tabi'in. Sebabnya apa? Kerana beliau meninggal pada tahun 103 Hijrah. Beliau meninggal pada tahun 103 Hijrah, dan seorang ulama yang cukup terkenal dari sudut rindunya dan sayangnya kepada Nabi SAW. Setiap kali dia membaringkan dirinya di tilam ataupun di katil ketika nak tidur ketika itu, dia akan teringat Rasulullah dan rindunya kepada Nabi SAW. Begitulah yang berlaku saban hari, dan itulah yang dirakamkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Baik, kata Khalid ibn Ma'dan berkata, jika orang-orang yang taubat itu telah dimasukkan ke syurga, lantas mereka bertanya, tidakkah Tuhan berjanji bahawa kami akan melalui neraka sebelum masuk syurga? Maka dijawab, ketika kamu melaluinya, ia sedang padam. Ini kata-kata daripada Khalid ibn Ma'dan. Memang apabila seseorang itu melakukan maksiat kepada Allah, dan dosanya itu lebih banyak daripada pahalanya jika sekiranya dia seorang yang beriman, kalau tidak beriman pada Allah, sudah tentu tidak ada pahala di saat ketika bertemu dengan Allah. Maka orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap berasa takut di saat ketika mereka berhadapan dengan Allah, sedangkan Allah telah pun menerima taubatnya. Lantaran ketika itu tiba-tiba dimasukkan ke dalam syurga, kata Khalid ibn Ma'dan, waktu itu mereka akan bertanya, kami tak masuk ke dalam neraka terlebih dahulu atas sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Lantas ketika itu dikatakan kepadanya, neraka sebenarnya telah dilalui oleh mereka, tapi neraka itu telah pun padam akan apinya. Subhanallah. Sebab itu
kita berasa sungguh bahagia bagi orang yang beriman pada Allah, Allah bukakan kepada kita pintu-pintu penghapusan untuk dihapuskan dosa-dosa kita semasa hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung bagi mereka yang mengambil peluang untuk melalui pintu-pintu tersebut. Salah satu di antara pintu untuk Allah menghapuskan dosa kita iaitulah pintu taubat. Allah menyebut di dalam ayat seperti mana yang saya sebutkan tadi, memang Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Jadi jelas sekali daripada ayat itu Allah memberikan gambaran orang yang bertaubat kepada Allah sudah ada jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun dia melakukan dosa yang serupa atas ketaksiran ataupun atas kecuaian yang dilakukan dalam hidupnya, dia bertaubat kembali kepada Allah, tetap sahaja Allah mengampunkan. Ada jalan yang lain Allah ampunkan dosa seseorang selain daripada bertaubat kepada Allah, dia melakukan amal soleh. Di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah ada dalam hadis, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua menghafal hadis tersebut. Bila masuk sahaja bulan Ramadan, itulah di antara hadis yang disebut-sebut oleh tuan-tuan guru kita atau para asatizah. Apa dia? Rasulullah sebut, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah apa yang telah lalu. Allah akan ampunkan dengan cara berpuasa. Solat 5 waktu yang kita laksanakan, as-salawatul khams wa ramadhanu ila ramadan wal jum'atu ila al-jum'ati mukaffiratun lima bainahun majtanabal kabair. Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan solat Jumaat, semuanya itu adalah penghapus terhadap dosa-dosa kecil yang dia lakukan selagi mana dia tidak mengiringinya dengan dosa-dosa besar. Maknanya dalam hidup orang yang beriman, Allah bagi laluan dalam kehidupan, hatta termasuk musibah yang menimpa dalam hidupnya, dia reda dengan musibah tersebut. Ya Allah, aku reda dengan apapun musibah yang menimpaku ya Allah, dan aku terima segala-galanya yang datang daripadamu ya Allah. Lantas dia pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun menyebut dengan doa-doa ataupun kalimah alhamdulillah itu sendiri yang akan membantu dirinya untuk mendapat penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya, dengan syarat dia meredai akan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pun uji dalam kehidupannya itu. Itu juga adalah penghapus dosa yang dilakukan. Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu rajama imra'atan." Hadis ni hadis riwayat daripada Imam Muslim. "Innahu rajama imra'atan zanat thumma shalla 'alayha faqala lahu ba'du as-sahabati ya Rasulullah rajamtaha wa shallaita 'alayha." Faqala laqad tabat taubatan law fa'alat misla dhalika 70 marratan taballahu 'alaiha. Subhanallah. Ketika selesai, baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukum rejam terhadap seorang wanita yang berzina sehingga mati. Ada riwayat yang mengatakan wanita itu adalah wanita daripada kabilah Juhainah. Itu ada satu riwayat. Sebab memang ada dalam hadis yang menceritakan seorang wanita daripada kabilah Juhainah yang ketika itu datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengakui, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan." Wahai Rasulullah, aku ini sepatutnya telah dikenakan had ya Rasulullah. Lantas Rasulullah bertanya, akhirnya dia mengakui yang dia telah pun berzina. Ini pengakuan secara sendiri ataupun pribadi daripada wanita tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat juga yang mengatakan dalam satu riwayat yang lain, wanita itu adalah wanita Ghamidiyah, seorang wanita daripada kabilah Ghamidi yang ketika itu mengadu kepada Nabi atas kesilapan dan kesalahan besar yang telah pun dilakukan, yang menunjukkan dalam dirinya itu rasa pengiktirafan dan rasa kebersalahan. Takut Allah tidak akan menerima kesalahannya ketika itu, lantas dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Ini yang Allah gambarkan dalam diri mereka memiliki sifat kebencian terhadap kesalahan-kesalahan yang telah pun dilakukan. Baik, apa yang berlaku ketika itu? Wanita berzina tersebut telah pun direjam. Maknanya kalau direjam, wanita tersebut telah pun berkahwin. Sebab kalau wanita itu masih lagi berada dalam keadaan belum berkahwin, maka hukumannya berbeza dengan 100 kali sebatan. Tetapi kalau rejam bermakna wanita itu telah pun berkahwin. Lalu menyembahyangkannya, baginda menunaikan solat kepadanya, tiba-tiba ditegur oleh sebahagian daripada sahabat, berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau yang menghukum rejam, kemudian kamu sembahyangkannya." Jawab Nabi SAW, "Sungguh ia telah bertaubat yang andaikan ia berbuat 70 kali seperti itu, nescaya diampunkan oleh Allah, yakni ia telah taubat benar-benar, dan taubat yang benar-benar itu pasti diterima, meskipun bagaimana besarnya dosa tetap akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Biarpun dosa tersebut dosa yang tidak boleh dimaafkan oleh manusia, tapi tetap sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala, selagi mana dia ada keinginan dan usaha untuk bertaubat kepada Allah, maka Allah tetap mengampunkan. Bayangkan disebut dalam hadis ini 70 kali dia buat. Kali pertama dah buat bertaubat, kali kedua buat bertaubat, kali ketiga buat dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap sahaja Allah akan mengampunkan dosa kepada mereka. Timbul soalan, Ustaz, bukankah dia telah bertaubat dengan taubat nasuha? Benar, dalam diri manusia ini, jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar taubat pada Allah, apakah kita tidak akan melakukan kesalahan yang serupa? Jawapannya tidak. Kita tetap sahaja akan melakukan dosa yang serupa. Kenapa? Kerana kita disebut sebagai al-insan. Kita ni adalah merupakan manusia. Al-insan yang diambil daripada kalimah nisyan, lupa. Yalah, maklum saja dah lama. Macam hari ni lah, kita dengar pengajian menitis air mata. Kadang-kadang timbul kesalahan pada diri kita, sedih kita. Tak lama bulan depan, hilang balik. Ya, perasaan tersebut tu hilang balik, datang lagi pengajian, menitis air mata kita. Dan kadang-kadang boleh berlaku dalam keadaan demikian. Sebab manusia seringkali lupa, innal insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia ini tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan seringkali lupa dalam kehidupan mereka. Justru itu boleh berlaku hal yang sedemikian rupa. Tinggal lagi kesedaran itu penting untuk dididik dalam diri kita. Bagaimana kita nak menjarakan diri kita? Antaranya datang dalam majlis-majlis ilmu, itu adalah untuk menghadirkan kesedaran dalam hidup. Dan yang keduanya, duduk bersama dengan teman-teman yang soleh, yang mereka ini akan sentiasa memberikan nasihat, mereka sentiasa akan memberikan kepada hidup kita ini panduan-panduan yang berkaitan sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ayyara mu'minan bi fahishatin fahuwa kafa'iliha wa kana haqqan 'ala Allah an yuqi'ahu fiha wa man ayyara mu'minan bi jarimatin lam yakhruj min ad-dunya hatta yartakibaha wa yaftadhiha biha." Riwayat hadis ini riwayat daripada Imam At-Tirmizi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengejek seorang mukmin, dia bukan istilah mengejek ni, bila sebut ayyara ni dia memalukan, menyebut dengan perkataan-perkataan yang keji, bahkan mengeluarkan fitnah, itu kalimah ayyara. Kalau sekadar ejek itu perkara biasa. Dia bukan sekadar ejekkan bila sebut dengan ayyara. Dan ini dibuktikan tuan-tuan dalam surah para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Itu disebut oleh Allah di dalam surah An-Nur pada ayat ke-19. Boleh rujuk dalam surah An-Nur pada ayat ke-19. Allah sebut apa dia? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ya, jadi di antara ayat yang Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berminat dalam hidup mereka untuk menyebarkan keburukan-keburukan, al-fahishah,
suka untuk menyebarkan perkara-perkara fitnah, pembohongan, segala perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah saudaranya yang beriman. Fil ladzina amanu. Itu secara jelas. Bagaimana Allah begitu mengambil berat kehidupan orang yang beriman sehingga jangan sampai orang beriman itu dipermain-mainkan. Sama ada yang mempermain-mainkan itu di kalangan orang yang beriman sendiri, apatah lagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Apa Allah bagi balasan pada mereka? Allah kata, mana-mana di kalangan manusia, sama ada beriman ataupun tidak, mereka suka untuk menyebarkan fitnah dan menjatuhkan maruah orang-orang yang beriman. Allah kata, lahum adzabun alim. Bagi mereka itu azab yang cukup pedih. Allah bagi pada mereka di mana? Fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Tak takutkah kita dengan suatu ancaman daripada Allah? Allah mengatakan Allah bagi pada manusia ini azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Dunia dapat, akhirat lagi-lagilah mereka akan dikenakan hukuman oleh Allah. Ini satu perkataan yang berat, yang kalau sekiranya kita mengatakan demikian, itu ada ancaman yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang diletakkan dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Sebab itu kita kena berhati-hati untuk menjaga mulut kita. Jangan mudah untuk kita menyebarkan fitnah, dan jangan mudah untuk kita mengatakan sesuatu perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah saudara dan juga saudari kita di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah. Sementara dalam hadis ini disebut, sesiapa yang mengejek lebih daripada itu, seorang yang beriman bifahishatin, dengan sesuatu dosa, maka ia bagaikan yang mengerjakannya. Maka dia umpama orang yang melakukan perbuatan itu. Hanya sekadar berkata, menyebarkan fitnah seumpama ini ataupun kata-kata buruk terhadap orang yang beriman, dia umpama orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan layak bila Allah Subhanahu wa taala menjerumuskannya ke dalam dosa itu. Dan siapa yang mengejek orang-orang mukmin kerana suatu dosa, maka ia tidak akan keluar daripada dunia sehingga melakukan dosa itu dan terbuka rahsianya di muka umum sehingga merasakan malunya. Juga terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini, siapa yang memang hidupnya suka untuk menyebarkan keburukan saudara-saudaranya yang sudah pun disembunyikan. Kalau sekiranya keburukan itu memang sudah terbongkar, itu cerita lain. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap daripada umatku itu, mereka ini semuanya dimaafkan dan diampunkan oleh Allah selagi mana dosanya dia tutup. Illal mujahirun, melainkan orang-orang yang suka untuk mengisytiharkan dosa dan juga kesalahannya. Ketika itu dia cerita tentang kisah dia. Saya ni malam tadi saya buat kerja-kerja sekian-sekian. Wah, seronok dia menceritakan apa yang berlaku. Saya minum arak malam tadi sampai 2 botol. Sedap arak tersebut, jenamanya sekian disebut. Ini golongan manusia yang mengisytiharkan dirinya, dan ketika itu saat tersebut dia telah menyatakan dosa-dosa yang besar. Mereka ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka sendiri yang telah pun membuka keaiban dan juga kesalahannya. Tapi bagi mereka yang memang menyembunyikan dosanya, Allah telah pun sembunyikan dosanya. Dia tidak menceritakan dia melakukan kesalahan tersebut dan tidak diceritakan. Jangan sama sekali kita menceritakan dosa orang yang telah disembunyikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dosa mereka, tiba-tiba yang membongkarnya kita. Allahu akbar. Tuan-tuan, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, apa ancaman yang disebut dalam hadis ini? Sebelum dia meninggal dan bertemu dengan Allah, Allah akan menimpakan kepada dirinya dosa yang hampir serupa yang dilakukan oleh orang yang difitnah ataupun disebarkan akan kesalahan mereka. Dan ketika itu dosa yang dia lakukan waktu itu akan dibongkar oleh Allah walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya. Subhanallah. Satu perkara yang cukup menakutkan ataupun satu perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam soal ini. Apa yang kita nak ambil perhatian? Jaga mulut kita. Dalam hidup ni, mulut ni perlu dijaga, jangan semudah-mudahnya. Benci macam mana pun kita terhadap orang lain, jangan sampai kita menyebarkan kata-kata yang boleh membuatkan maruah orang lain yang telah pun disembunyikan oleh Allah akan keaibannya. Tiba-tiba kita buka, maka kita juga akan dikenakan hukuman yang serupa oleh Allah Subhanahu wa taala atas tindakan tersebut. Dan mungkin itulah yang dinamakan oleh Allah dalam ayat suci Al-Quran tadi,
lahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Oi, terasa pedih tuan-tuan dan puan-puan bila nama kita ni bukan tersebar hanya di negara Malaysia saja. Zaman sekarang zaman internet, semua terbuka, semua orang akan melihat apapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mungkin itu salah satu di antara apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 19 tadi, lahum adzabun alim, bagi mereka itu azab yang cukup pedih yang akan diberikan oleh Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Baik, jika seseorang itu telah pun dikenakan hukuman, maka pada saat yang serupa kita juga tidak boleh untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Dia dah dapat hukuman dah. Jadi kita rasa gembira dengan hukuman yang telah pun dikenakan, lantas kita sebarkan. Tengok orang seumpama ini Allah Subhanahu Wa Taala balas akan kesalahan-kesalahannya. Maka pada saat yang serupa kita buatlah dalam bentuk mempermain-mainkan mereka ini, mengejek dan sebagainya. Itu termasuk dalam hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Jika telah dihukum, alhamdulillah, syukur. Apa yang kita nak buat? Kita doakan pada mereka, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atas apa yang telah berlaku kepada dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah satu doa dan tidak menjadi masalah. Tapi kalau tindakan dan juga sikap kita kerana kebencian yang telah pun lama kita simpan, akhirnya tiba-tiba dikenakan hukuman, bagus apa yang telah pun berlaku ke atas dirinya, lantas kita pun membuatlah dengan pelbagai bentuk ejekan-ejekan, maka itu juga termasuk dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Lantaran daripada itu kita berhati-hati. Apa kita nak buat? Doakanlah agar Allah memberikan dan mengurniakan kepadanya kebaikan, dan mudah-mudahan Allah kurniakan hidayah dalam kehidupannya. Itu sikap dan juga tindakan. Tidak ada para sahabat Nabi SAW yang akan menceritakan keaiban saudaranya yang telah pun bertaubat kepada Allah. Ya, tidak ada. Melainkan cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi SAW itu sebagai pengajaran yang kita nak ambil perhatian agar kita tidak terjerumus dan juga terjatuh di kancah perkara yang membawa kepada dosa dan juga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tapi jelas sekali daripada hadis ini, jangan mudah kita menyebarkan kesalahan orang lain, tetapi yang penting kita ambil perhatian terhadap diri kita. Baik. Cumanya yang boleh dan dibenarkan kalau sekiranya ia memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh, ya, seperti mana yang mungkin pernah saya nyatakan dahulu dalam bab mengumpat yang dibenarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satunya, jika sekiranya orang tidak tahu yang dia ni memang seorang yang suka untuk melakukan kezaliman. Dia ni seorang sindiket sebagai contohnya, suka untuk membuat pinjaman dengan orang lain, dan kita tahu tindakan dia. Dia pinjam seseorang duit tersebut, dia tak akan bayar, jumpa lagi seorang, dia buat pinjaman, dia tak bayar, jumpa lagi. Akhirnya kita dapat maklumat tersebut memang sahih. Maklumat itu kita bagi tahu kepada teman-teman yang lain. Nanti kalau dia datang, dia buat pinjaman kepada kamu, tolong jangan berikan pinjaman. Sebab apa? Dia memang begitu keadaannya. Jadi, adakah ia dianggap sebagai mengumpat? Dari sudut hakikatnya, ya, keburukan. Kita tidak boleh cerita. Tapi pada saat yang serupa, dia memberikan mudarat kepada masyarakat, maka waktu itu dibenarkan agar mudarat itu tidak melata ataupun tidak tersebar kepada orang lain. Itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Ya. Ataupun memang tadi seperti mana yang disebut mujaharah, dia dah memang memperlihatkan dirinya adalah seorang yang memang terkeluar daripada Islam sebagai contoh, ataupun dia suka untuk mempermain-mainkan. Contoh baru-baru ini, bagaimana seorang wanita yang dia kata dihafal 15 juzuk Al-Quran, dan kemudian pakaiannya ditukar dan kemudian diwar-warkan. Tujuannya apa? Tidak lain, dia nak mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu perlu untuk disebarkan kepada orang lain agar tindakan-tindakan yang sewajarnya dikenakan mengikut lunas undang-undang yang telah pun ditentukan. Wallahu a'lam. Baik, Abil Lais As-Samarqandi rahimahullah berkata, seorang mukmin tidak sengaja berbuat dosa, sebab Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ayat ini ada sambungannya dalam surah Al-Hujurat. Saya terlupa. Kalau tidak silap ayatnya Allah sebut, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
Orang yang apabila mereka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, lau yuti'ukum fi katsirin minal amr. Kalau sekiranya orang tersebut itu mentaati kamu pada kebanyakan urusan dalam kehidupannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelmakan kepada dirinya itu habbaba ilaikumul iman. Allah akan meletakkan dalam dirinya rasa cinta untuk beriman kepada Allah, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan memberikan perhiasan iman itu dalam hati kamu. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri orang yang beriman. Bila mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Allah campakkan dalam diri orang yang beriman itu rasa keyakinan dan keimanan pada Allah dan rasa cintanya pada iman tersebut dalam hati. Bila Allah campakkan iman dalam hati ini, rasa cintanya kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah juga akan melahirkan dalam dirinya rasa kebencian. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah membencikan kepadamu kekufuran, kekafiran, wal fusuq, dan juga kefasikan, dosa-dosa, wal isyan, dan juga maksiat. Bermaksud orang yang beriman pada Allah dia akan memiliki sifat tersebut. Tapi kenapa dia tetap melakukan? Pertama, memang setiap manusia dia tidak terlepas daripada melakukan dosa. Dan yang kedua, setiap daripada orang yang beriman, dia ada godaan yang pernah saya ceritakan dahulu. Di antara salah satu di antara perkara yang menyebabkan manusia orang yang beriman itu tergoda, antaranya adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Syaitan berikan kepada kita bisikan di saat ketika hati kita kosong daripada berzikir mengingati Allah, waktu itu yang datangnya adalah syaitan. Allah sebut sendiri di dalam Al-Quranul Karim, ketika mana manusia yang hatinya itu tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Allah menjadikan qarin daripada kalangan syaitan yang akan mendampingi hidupnya. Waktu itu ada bisikan dan akhirnya terikut dengan hasutan syaitan ataupun dengan godaan daripada nafsu itu sendiri. Sebab selagi mana kita namanya manusia, maka Allah akan mengurniakan kepada kita apa yang disebut dengan nama nafsu. Zuyyina lin-nasi, Allah memberikan perhiasan kepada manusia, hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. 7 keinginan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri manusia: cinta terhadap wanita, cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap harta, cinta terhadap kenderaan, cinta terhadap tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ya, jadi sebab itulah Allah memang letakkan dalam diri kita ada rasa kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Maka kita lakukan dosa itu kenapa? Atas sebab ketidaksengajaan, dikarenakan kerana godaan-godaan tersebut. Kerana itu, seorang mukmin tidak mungkin sengaja berbuat dosa, tetapi dapat terjadi padanya di saat ketika ia lupa, tidak kuat menahan nafsu syahwatnya yang sedang meluap. Kerana itu tidak boleh dicemuhkan jika dia telah pun bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang bertaubat ni, ya Allah, seronoknya mereka lebih baik daripada kita. Sebab itu ada dalam hadis kan Rasulullah kata apa? At-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seumpama orang yang tidak ada dosa. Siapa dia orang yang tak ada dosa? Anak-anak kecil. Anak kecil yang baru dilahirkan, mereka tidak melakukan dosa. Keadaan orang yang bertaubat serupa dengan anak kecil. Siapa yang tidak ada dosa? Orang yang balik menunaikan haji baru-baru ini. Rasulullah mengatakan orang-orang yang menunaikan haji falam yarfus walam yafsuq, dia tidak bercakap dengan percakapan kotor ketika dia berada di bumi Mekah waktu menunaikan haji ketika itu, dan pada saat yang serupa dia tidak melakukan dosa. Raja'a, dia akan kembali seumpama kawaladathu ummu, seumpama bagaimana ibu melahirkan seorang anak ketika itu. Subhanallah. Jadi orang yang menunaikan haji, kedudukannya itu sama, ataupun anak yang baru dilahirkan setaraf dengan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang bertaubat, mereka telah pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah pun dilakukan. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
Jika seorang hamba bertaubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melupakan malaikat yang mencatat amal apa yang telah mereka tulis. Juga anggota badannya pun lupa apa yang pernah dilakukan daripada dosa. Jika Allah melupakan bumi di mana ia berbuat, juga Allah melupakan bumi di mana ia berbuat dosa itu di atasnya, supaya ia datang pada hari kiamat dan tiada seorang pun yang menyaksikan perbuatannya yang pernah dilakukan. Jika tidak silap, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya pernah terbaca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan ada beberapa kitab yang lain yang dicatatkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ada sebuah hadis yang menyatakan nanti pada hari kiamat kelak kita akan berhadapan dengan Allah seorang demi seorang. Seorang datang jumpa dengan Allah. Ustaz, berapa lama? Jangan tanya, Allah ini yang mencipta dan Allah tahu. Tempoh masanya cukup pantas. Tapi kita yang merasakan lama. Sebab sehari, itu kan ada dalam hadis Nabi SAW, sehari di hari akhirat itu ada riwayat mengatakan 500 tahun. Dan ada yang meriwayatkan berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran. Ka'alfi sanatin, seumpama 1000 tahun. Jadi ada yang kata 500 tahun dan ada yang mengatakan 1000 tahun. Sehingga kan para ulama mengatakan macam mana tempoh berbeza? Itu berdasarkan kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosanya banyak, lamalah masa dalam sehari. Kalau dosanya sedikit berkurangan, sedikitlah tempoh masanya. 500 tahun ni bukan tempoh masa yang singkat. Tapi bayangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tak jadi masalah. Allah akan menentukan dan Allah tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Ada seorang yang ketika itu, di saat ketika dia sedang dipersoalkan oleh Allah atas kesilapan-kesilapannya, waktu itu dia masih lagi ingin mempertahankan kesalahannya ketika itu. Ya Rab, ala tukhbirni, wahai Tuhan, bukankah kamu dah habarkan kepada aku alla tazlimani, yang kamu ni tak akan menzalimi aku? Allah kata, ya bala, memang aku tidak akan menzalimi kamu. Ya Allah, kalau begitu kamu katakan demikian, aku tidak mahu ada mana-mana saksi yang menyaksikan akan kesalahan dan kesilapan yang aku lakukan. Aku tak nak mana-mana semua menjadi saksi kepadaku. Subhanallah. Sebab apa? Dia rasa nanti saksi bagi jawapan saksi tak adil. Macam kat dunia lah, dia ada saksi, tapi belum tentu saksi akan berkata benar walaupun dia bersumpah di hadapan mahkamah. Ya, demi Allah saya akan berkata dengan perkataan-perkataan yang benar. Belum tentu saksi akan mengatakan perkataan yang benar ketika berlakunya soal jawab. Dan begitulah yang berlaku kepada pendosa-pendosa ketika berada di hadapan Allah. Dia rasakan nanti orang tak berlaku adil. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, kalau begitu aku tidak akan benarkan orang lain illa syahidan min nafsik, melainkan hanya saksi pada diri kamu saja. Waktu itu dia merasakan yang dapat memberikan segala bentuk ulasan itu mulutnya. Dia tak perasan tangannya nanti akan berkata-kata di hadapan Allah. Dia tak perasan anggota yang ada pada badannya akan berkata-kata. Jadi dia rasa puas hati. Dan disambung, wabil kiramil katibina syuhuda, dan pada hari kiamat kelak malaikat kiramil katibin ini akan menjadi saksi kepada kamu. Lain tak ada. Tiba-tiba saat ketika waktu dia nak memberitahu kepada Allah dan memberikan alasan bahawa dia tidak melakukan kesalahan tersebut, ataupun kesalahan itu yang lakukan adalah orang lain, dia terikut dan sebagainya, tiba-tiba mulutnya ketika itu dikunci oleh Allah. Allah tutup mulutnya, dan waktu itu yang bercakap anggota badannya. Tangan akan berkata-kata di hadapan Allah, mata akan berkata-kata di hadapan Allah, kulit, Allah sebut dalam Al-Quran, antaqanallah, dengan istilah tersebut, kulit juga berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak berpisah dengan anggota badan kita ketika itu? Sehinggalah akhirnya malaikat tak bagi dah jawapan, tapi anggota badannya telah pun memberikan jawapan atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan ketika itu. Dan akhirnya dia kata apa? Ikhsa'u anni wa an kunna kuntu unadil. Kau pergi jauh-jauh daripada aku. Cilakalah kamu wahai anggota badan, dengan sebab engkau sekarang aku terpaksa bertungkus lumus untuk mencari jawapan-jawapan yang mampu untuk aku pertahankan diriku. Ini kata-kata daripada setiap pendosa yang ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam catatan ini kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas
radhiyallahu anhu, Allah jadikan seluruh anggota itu lupa apa yang dilakukan. Sebab Allah dah telah pun memaafkan, dan malaikat yang mencatat amal-amal kejahatan ketika itu pun lupa apa yang telah dia catat ketika itu. Bila ditanya, tak ada pun dosa yang tercatat. Tanya pada anggota, tak ada pun anggota-anggota yang mengiyakan atas kesalahan-kesalahan yang telah pun dilakukan olehnya. Puncanya kenapa? Sebab dia bertaubat kepada Allah. Jadi selagi mana kita ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah, jangan tangguhkan peluang tersebut. Ya, kadang-kadang berlaku dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa ada peluang lagi. Tapi sebab kita rasa diri kita sihat. Sihat itu sebenarnya adalah cabaran dalam hidup kita. Alah, sihat nanti tak apalah, beberapa hari lagi saya bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya nikmat kerana Allah kurniakan kepada kita kesempatan yang luas yang disebut dengan nama al-faragh, waktu kosong dalam hidup kita. Allah ada masa lagi dalam hidup kita. Terasa demikian, tapi kita terlupa bahawa kita sedang diburu dengan kematian yang kita tidak tahu bila masa kematian untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang bertaubat, Allah jadikan segala mereka yang mencatat, makhluk yang mencatat kesalahan-kesalahannya itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang serupa, ketika dia datang pada hari kiamat, tiada satu pun yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan olehnya ketika itu. Allahu Akbar. Satu kelebihan Allah berikan kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan yang diutarakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haula al-'arsy qabla an yakhluqal khalqa bi 4,000 amin wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Tuan boleh rujuk balik dalam surah Taha ayat 82. Baik, tertulis di sekeliling arash sebelum dijadikan makhluk sekira-kira 4,000 tahun. Sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun bagi sesiapa yang bertaubat dan beriman dan melakukan amal salih, thumma ihtada, dan kemudian mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, ataupun kemudian dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut catatan ataupun ungkapan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ayat ini telah pun tercatat 4,000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud bahawa sifat rahmat dan kasih sayang Allah itu mendahului sifat kemurkaan dan juga kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, khususnya kepada manusia itu sendiri. Dan saya pernah nyatakan dahulu tuan-tuan, cuma nak mengingatkan semula, Allah begitu sayang kepada kita ini dengan sifat sayangnya Allah itu diumpamakan seumpama seseorang yang kehilangan barang yang dicintai. Seperti mana kisah yang dahulu saya bicarakan, seorang yang menunggang seorang musafir yang menunggang seekor unta, segala barang-barang dan bekalan makanan dan keperluannya itu ada pada pundak unta tersebut. Tiba-tiba saat ketika dia berehat pada sebatang pokok, ketika itu untanya melarikan diri. Tidak ada bekalan makanan. Apa yang difikirkan ketika itu? Berputus asa. Ya Allah, macam mana saya nak meneruskan perjalanan saya? Ya Allah, ni macam mana bekalan? Saya nak makan, tak ada makanan. Kalau di saat ketika saya kelaparan, macam mana saya nak mendapatkan bekalan makanan? Di saat ketika saya berada dalam keadaan haus, macam mana saya nak mendapatkan minuman ketika itu? Sebab sekelilingnya semua padang pasir, yang ada sebatang pokok sahaja ketika itu. Dan waktu itu sedang dia tidur, dia bangun semula, tiba-tiba unta yang lari tadi datang semula kepadanya. Apa perasaan kita kalau di saat ketika kita menemui barang yang paling kita harapkan ketika itu? Sudah tentu gembira. Sehingga kegembiraannya ketika itu dirakamkan dalam hadis Nabi SAW. Dia kata, Ana Rabbi, aku adalah Tuhan kamu, dan kamu adalah merupakan hamba kepadaku. Sampai tahap ketika itu terlepas kata-kata tersebut disebabkan kerana terlalu menyayangi dan gembira sebab barang yang hilang ketika itu telah pun ditemui semula. Allah disebut dalam hadis, Allah afrahu min dhalik. Allah itu lebih gembira berbanding dengan hal tersebut terhadap orang-orang yang bertaubat dan mengakui kesalahan dan dosanya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala.
Imam Abil Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bab pintu taubat. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, apakah pintu taubat itu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, babut taubati khalfal maghribi lahu misra'an min zahabin mukallalani bid-durri wal yakut ma bainal misra'i wal misra'il akhar masiratu 40 aman lirrakibil musri' wa dhalikal babu maftuhun munzu yaumi khalaqallahu khalqahu ila sabihati lailati tulu'i syams min maghribiha walam yatub 'abdun min ibadillahi taubatan nasuha illa dakhalat tilka taubatu min dhalikal bab. Pintu taubat itu di hujung barat mempunyai 2 daun pintu daripada emas bertaburkan mutiara dan yakut antara kedua tiang pintu sejauh perjalanan 40 tahun bagi orang yang berkenderaan kencang. Maknanya dengan menunggang tunggangan yang begitu laju, musri'. Rakibin musri' iaitulah penunggang yang laju. Dan pintu itu tetap terbuka. Besarnya di antara jarak pintu tersebut, itu jaraknya di antara satu pintu dengan satu pintu yang lain, itu jaraknya adalah 40 tahun. InsyaAllah. Satu perjalanan yang cukup jauh, dan 40 tahun itu dikira bagaimana? Bagi orang yang menaiki kenderaan dalam kadar yang begitu laju. Rakibin musri'. Tak tahu lajunya bagaimana, laju sampai-sampai di hujung pintu satu lagi seluas 40 tahun perjalanan. Dan pintu itu tetap terbuka sejak dijadikan Allah Subhanahu wa taala hingga malam yang akan terbit matahari pada paginya. Dan tiada seorang hamba yang taubat benar-benar melainkan masuk taubatnya daripada pintu itu. Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah taubat nasuha itu?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menyesal atas perbuatan dosanya dan niat tidak akan mengulangi lagi, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan kemudian matahari dan bulan terbenam di pintu itu, lalu tertutup kedua daun itu bagaikan tidak ada tetaknya. Maka ketika itu tidak lagi diterima taubat dan tidak diterima amal yang baru sesudah tertutupnya pintu itu, dan semua orang menurun keadaannya sebelum itu. Jika ia baik, maka dilanjutkan kebaikannya. Sebagaimana firman Allah, pada saat tibanya sebahagian daripada ayat yauma ta'ti ayatun, ya, itu dalam satu ayat suci Al-Quran, saya terlupa dalam ayat itu Allah menyebutkan, pada saat tibanya sebahagian daripada ayat-ayat Tuhanmu, maka tidak berguna lagi akan seseorang yang iman, seorang iman yang baru, bila tidak beriman sejak sebelumnya atau telah berbuat di masa imannya dahulu akan kebaikan. Ini bila berlakunya kiamat dah. Maknanya waktu itu baru nak beriman pada Allah. Bila masa Allah tak akan menerima iman kita? Di saat ketika nazak. Waktu nazak baru nak beriman pada Allah, Allah tak akan terima. Bila lagi? Ketika matahari tenggelam di sebelah timur dan terbit di sebelah barat. Jika berlaku hal yang demikian, waktu itu maka kita nak bertaubat pada Allah, taubat ataupun iman kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan yang perlu diambil perhatian. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, taubat nasuha itu ialah sesudah taubat tidak mengulangi lagi, dan pintu taubat itu tetap terbuka dan diterima daripada siapa pun kecuali 3. Yang pertama daripada iblis, induk semua kekafiran. Yang kedua, dan Qabil, induk daripada semua yang sial dan celaka. Dan yang ketiga, orang yang membunuh Nabi. Sedangkan pintu taubat itu di sebelah barat, lebarnya sekitar perjalanan 40 tahun, tidak akan ditutup sehinggalah terbit matahari daripadanya, iaitulah terbit daripada sebelah barat. Baik, itu golongan-golongan mereka yang tidak diterima oleh Allah. Sudah tentulah Iblis sendiri pun telah mengatakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata daripada Iblis?
Kurang ajarnya iblis itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Itu di antara kata-kata iblis. Oleh kerana kau telah sesatkan aku wahai Allah. Allah. Dia kata yang sesatkan itu Allah, bukan dirinya. Sedangkan kesombongan itulah punca yang menyebabkan dirinya tersesat ketika itu. Tiba-tiba dia kata pada Allah, engkau telah sesatkan aku, maka aku akan berusaha untuk memesongkan manusia, dan tidak sedikit di kalangan mereka yang akan, ataupun tidak banyak di kalangan mereka itu yang akan bersyukur kepadamu. Hanya sedikit sahaja di kalangan orang-orang ataupun manusia yang bersyukur atas segala apa yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata daripada iblis. Dan begitulah yang berlaku kepada anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil, serta mereka yang telah pun membunuh para anbiya, para nabi-nabi Allah. Atas dosa-dosa mereka itulah Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Imam Abil Lais As-Samarqandi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taubatu mu'allaqatun fil hawa'i tunadi al-lailu wan-naharu la taftar, man yaqbaluni la yu'adzab, فهي الدهر كله على هذا حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها رفعت." Taubat itu tergantung di udara, berseru siang malam, tidak berhenti-henti. Jadi taubat ketika itu yang disebutkan oleh Imam Abil Lais As-Samarqandi menanti-nanti dan menunggu-nunggu orang untuk bertaubat kepada. Siapa yang akan menerima, aku tidak akan tersiksa, aku tidak akan tersiksa, dan keadaan itu selamanya sehinggalah matahari terbit dari barat. Maka apabila matahari telah terbit daripada barat, maka ianya terangkat ataupun taubat itu akan terangkat. Sudah tidak ada lagi istilah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Semua keterangan ini menganjurkan supaya bertaubat, dan siapa yang bertaubat akan diterima taubatnya sebagaimana firmanullah dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu semua wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu bahagia, selamat daripada siksa dan mencapai rahmatnya, yakni rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan orang yang bertaubat kepada Allah itu dengan orang yang muflih, orang yang berjaya. Jadi kita boleh rujuk nanti dalam Al-Quranul Karim, tengok balik siapa sebenarnya orang-orang yang berjaya. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, bila sebut sahaja orang yang berjaya, mereka yang memiliki jawatan, mereka yang berjaya dalam peperiksaan, mereka yang berjaya mencapai kerjaya yang diingini dalam hidup, itu bukanlah merupakan kejayaan yang hakiki. Tapi kejayaan yang hakiki yang Allah sebutkan antaranya mereka yang berjaya untuk melatih dirinya bertaubat pada Allah. Jadi orang yang bertaubat, dia adalah orang yang berjaya. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam ayat 31. Dan kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam surah Al-Mu'minun secara khusus. Surah Al-Mu'minun itu sendiri menceritakan tentang ciri orang-orang yang beriman dan mereka berjaya. Antaranya yang diletakkan yang pertama sekali, mereka yang dapat melahirkan khusyuk ketika menunaikan ibadah salat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun. Allah sebut tunaikan zakat, mereka dikatakan sebagai orang yang berjaya. Jaga mulut, mereka adalah orang yang berjaya. Sehinggalah sampai kepada penghujungnya, baca ciri-ciri tersebut. Mudah-mudahan kejayaan yang hakiki itu dapat dihadirkan dalam kehidupan kita dan kita mampu untuk melaksanakannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seterusnya para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah nanti kita akan sambunglah dalam ayat yang berikutnya, memandangkan ada kerja dan juga tugasan yang lain yang terpaksa saya laksanakan. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk menyambung perbincangan ini dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang mudah-mudahan sedikit daripada pertemuan kita pada pagi ini dapat memberikan manfaat dan pengajaran kepada kita bersama. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita pelajari dan apa yang kita baca daripada kitab ini, cuba kita usahakan dan manfaatkan. Walaupun ujiannya agak berat, nak buat ni bukan mudah,
ya, ilmu itu mungkin ada dalam diri kita, tapi kita nak mengamalkan ilmu tersebut bukan kerja yang mudah, ada cabaran-cabaran yang tertentu, tapi usahakan walaupun ia mencabar, dengan cabaran yang kita lalui itu akan dipermudahkan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami, nanti kami akan memberikan hidayah dan panduan kepadanya insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala.